Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang, selamat kembali mendengarkan kami di Durian Nusantara. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Raitan Muhammad. Hari ini 27 Julai 2015. Sekarang ini tepat jam 3.18 petang dan hari ini merupakan hari ke-11 Syawal. Selamat Hari Raya. Kita masih lagi di dalam mood Syawal, di dalam mood Hari Raya. Radi makan banyak lemang, banyak ketupat, banyak ketupat palas. Oh, boleh. Boleh tahan boleh tahan lah. Naik 4 kilo. Naik 4 kilo. Okey, patut saya nampak awak lain sikit hari ni. Dan cuaca hari ini, pada hari Isnin ini, pada 27 Julai 2015 ini, akan berlakunya ribut petir di satu dua tempat, dan pada malam harinya akan berlaku hujan di satu dua tempat di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang. Saya faham sekarang ini masih lagi dalam mood berhari raya. Jadi saya ada banyak open house di merata-rata tempat. Saya cadangkan kita jadualkan perjalanan kita, Ya, betul, supaya kita dapat ke destinasi kita dengan selamat. Kerana hari ini kita sebab kita masih lagi dalam mood raya, kami pun ada banyak kuih raya kat depan mata ni. Jadi kita tak ada nak streskan sangat pasal berita-berita yang berlaku di sekitar ASEAN kita, sekitar Nusantara kita. Kita akan bercerita mengenai pengalaman hari raya, dan serba sedikit saya akan selitkan berita-berita terkini sekitar Nusantara. Okey, cakap pasal kuih raya. Duit raya. Nampaknya Radi nak bagi saya duit raya. Alhamdulillah, terima kasih. Cakap pasal kuih raya, tahun ni kuih raya and masak buat sendiri atau beli? Saya tunjuk je. Kuih raya tunjuk. Okay. Saya memang tak pandai buat kuih raya. Jadi satu Nusantara tahu saya tak pandai buat kuih raya, Radi. Okey, Radi, hari ini 27 Julai. Apa yang berlaku hari ini? Peristiwa Sabtu Kelabu. Okey, apa dia Sabtu Kelabu? Peristiwa 20 Julai 1996 disebut sebagai peristiwa Kuda Tuli, atau peristiwa Sabtu Kelabu, kerana memang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu. Adalah peristiwa pengambil alihan secara paksa pejabat DPP Parti Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponorogo 58, Jakarta Pusat. Yang pada saat itu dikuasai oleh Megawati Soekarno Puteri. Oh yes. Penyebuan dilakukan oleh masa pendukung Syurjadi, Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan, serta dibantu oleh aparat dan kepolisian TNI. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponorogo, Salemba, Keramat beberapa kenderaan dan gedung terbakar. Jadi ini adalah peristiwa yang boleh dikatakan peristiwa hitam dalam sejarah politik Indonesia. Itu saja ataupun itu saja. Itu saja. Okey, hari ini info yang saya nak kongsikan dengan para pendengar. Untuk pengetahuan Radi, minggu lepas merupakan satu minggu kita bercuti, kan Radi? Betul. Kita hari raya pada hari Jumaat minggu yang sebelumnya pada 17 hari bulan Julai. Kemudian kita bercuti selama seminggu. Saya berhari raya di Kuala Lumpur, di Seremban dan di Kuala Kangsar. Jalan raya di sekitar Kuala Lumpur merupakan satu perkara yang sangat best sebab tak banyak kereta. Jarang-jarang berlaku. Ya, jarang-jarang berlaku. Dan tiada jam, tiada macet langsung. Dan kemudian ia seperti pada tahun 1980-an. Keadaan Kuala Lumpur seperti 1980-an di mana tiada kereta. Kemudian minggu lepas pada hari Sabtu
Sabtu sudah mula berlakunya kesesakan Ya, lalu lintas betul. kerana ramai yang sudah balik dan terdapat banyak open house, rumah terbuka. Jadi banyaklah jam tu. Jadi saya pasti merasakan saya merasakan pasti ada yang banyak yang stres. Jadi ini adalah tips antara cara untuk hilangkan stres. Tidak dinafikan manusia mudah mengalami stres jika mempunyai bebanan tekanan pekerjaan dan ditambah lagi dengan masalah di rumah atau lain-lain. Stres berlaku apabila manusia terlalu penat dan tiada rehat, termasuklah minda yang sentiasa bekerja dan tidak kira masa. Ianya membuatkan diri seseorang itu menjadi murung, mudah gelisah, trauma, berfikiran negatif, pemarah dan banyak lagi. Setiap orang itu boleh mengawal stres jika tahu caranya yang betul agar tidak menjejaskan kesihatan dalaman seperti migrain, insomnia, sakit jantung dan tekanan perasaan yang berkemungkinan boleh menjadi punca kepada kes mencederakan diri. Sememangnya stres itu boleh ditangani dengan pelbagai cara yang betul. Antara cara yang untuk menangani stres adalah jaga pemakanan. Tahap stres dan diet pemakanan sangat berkait rapat. Tetapi malangnya tak kala mengalami stres, ramai yang tidak menjaga pola pemakanan. Kalau stres ni makan. Kononnya kalau stres ubatnya dengan makan. Tetapi sebenarnya sebenarnya itu tidak sihat. Terutamanya kepada jika mereka tidak menjaga pola pemakanan yang sihat dan kerap mengambil makanan segera dan ataupun tak makan langsung. Banyakkan mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran kerana ianya baik untuk membantu mengawal stres. Jenis ikan yang kaya dengan omega 3 juga mampu mengurangkan simptom stres kepada seseorang. Kemudian minum teh. Teh mengandungi separuh kafein yang terdapat di dalam kopi dan ianya kaya dengan antioksidan serta asid amino yang baik dalam menenangkan serta mengawal tahap stres. Kemudian seterusnya senaman. Berjalan seketika di pejabat ataupun di kawasan sekitar mampu menghilangkan stres dengan cepat dan ia boleh mampu mengawal mood secara drastik. Kemudian tidur yang cukup, tarik nafas dalam-dalam dan yang terakhir tenangkan diri. Itu antara yang kita boleh lakukan untuk kita kawal stres. Jadi siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, tarik nafas panjang-panjang dan lakukan senaman sedikit dekat dalam kereta tu lah. Senaman setempat. Senaman setempat kan. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita masuk ke intipati kita yang seterusnya. Bersama semula dengan kami di Radio Nusantara, Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini 27 Julai 2015, hari Isnin, dan sekarang ini tepat jam 3.26 petang. Berita antarabangsa yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pesawat hentam rumah dan 3 maut. Ini berlaku di Tokyo. Sebuah pesawat ringan terhempas ke kawasan penempatan di Tokyo pada pagi semalam, iaitu hari Ahad 26 Julai, menyebabkan 3 terbunuh serta beberapa rumah terbakar. Menurut laporan NHK, pesawat 5 tempat duduk itu terhempas kira-kira jam 11 pagi waktu tempatan, tidak lama selepas berlepas dari lapangan terbang Chofu di Tokyo. Menurut jurucakap bomba, 4 orang terbabit dalam nahas itu dan 3 daripada mereka telah berjaya diselamatkan. NHK yang memetik polis melaporkan 2 mangsa dalam pesawat dan seorang penduduk wanita terbunuh dalam kejadian itu. Sekurang-kurangnya 3 rumah dan 2 kereta terbakar di kawasan penempatan dalam daerah Chofu yang berdekatan lapangan terbang. Ini yang berlaku di Tokyo. Pada bulan lepas, kita semasa bulan Ramadan, kita ada sampaikan berita mengenai pesawat Hercules. Hercules terhempas di kawasan penempatan di Medan juga. Dan
ratusan mangsa telah terbunuh akibat kejadian itu. Kita ke berita, sedikit berita ehwal semasa yang berlaku di Thailand, di mana Thailand telah keluarkan peraturan baru untuk menghalang lumba haram. Kerajaan Thailand telah memperkenalkan peraturan baru yang mengenakan tindakan lebih tegas ke atas pelumba haram di negara itu. Perintah itu disiarkan dalam warta diraja yang melarang sebarang perhimpunan awam bertujuan untuk perlumbaan haram selain mengenakan denda ke atas mana-mana pihak yang bersubahat untuk kegiatan itu. Di bawah peraturan baru itu, individu yang didapati bersalah atas pelanggaran kedua boleh dikenakan hukuman penjara 6 bulan atau denda 20,000 baht bersamaan dengan RM2,200 Malaysia dan lesen mereka juga boleh dibatalkan. Apa pendapat Radi tentang peraturan yang berhubung kait dengan lumba haram ini? Seharusnya undang-undang tentang lumba haram ni harus dipertegaskan kerana dia bukan melibatkan masalah kepada satu penunggang tapi kepada semua pengguna jalan raya. Dan di Malaysia ni telah ada bermacam-macam peraturan yang melibatkan lumba haram ini. Tapi saya rasa macam tak diendahkan langsung. Penunggang-penunggang motosikal mereka masih lagi melakukan aktiviti lumba haram itu. Sebab saya dapat melihatnya terutamanya pada Jumaat malam Sabtu ataupun Sabtu malam Ahad, di mana aktiviti berkumpul dan melakukan aktiviti itu, itu berlumba haram itu akan terjadi. Dan saya rasa banyak kemalangan telah berlaku, bukan sahaja melibatkan antara motor dengan motor tetapi juga antara motor dengan kereta, di mana mereka melakukan perlumbaan itu di jalan raya utama dan menyebabkan kereta yang dipandu oleh orang lain hilang kawalan kerana untuk mengelak motor itu, dan mereka yang tidak bersalah perlu menjadi korban. Ya, betul. Itu yang menjadi saya rasa semakin lama walaupun peraturan baru dikeluarkan tetapi keprihatinan penunggang-penunggang motosikal ni seperti endah tak endah saja dengan peraturan itu. Seperti mereka seolah-olah mereka tidak takut kan. Ya, seterusnya mengenai di banjir di Myanmar telah meragut 10 nyawa. Fenomena banjir kilat ekoran hujan monsun berterusan telah mengorbankan sekurang-kurangnya 10 penduduk di Myanmar dalam tempoh 48 jam lalu. Menurut Kementerian Penerangan, seramai 6 terkorban akibat banjir kilat di Tabekin, tengah Myanmar semalam, manakala seorang lelaki berusia 19 tahun terbunuh di Musa, negeri Shan kemarin. Selain itu, 3 lagi lemas di Tibau, negeri Shan di utara Myanmar semalam. Media kerajaan pada hari Ahad telah melaporkan mangsa korban di Tibau lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika mereka menyaksikan kenaikan air sungai di sebuah jambatan berusia 100 tahun yang runtuh. Keselamatan harus diutamakan. Tak payah nak tengok air naik. Kita berhenti sebentar sebelum kita masuk ke berita yang seterusnya. Okey, ready? Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat kembali, saya Nurbaya Hassan dan saya Rita Arman Muhammad. Hari ini 27 Julai 2015, hari Isnin, dan sekarang ini tepat jam 3.48 petang. Ya, betul. Tadi kita masih lagi dalam mood hari raya rasanya. Betul. Dia sebab bila dah berumur ni kan, dia bila habis raya kita pening sikit. Betul, pening. Banyak yang menyusut sebenarnya.
kesusutan yang amat kan, dengan pelbagai perkara berlaku sekarang ni kan. Bukan nak menyalahkan GST ke apa, tetapi life have to go on. Tapi saya rasa macam poket makin susun, kan. Betul. Tetapi betul. Nasib baik minggu ni sudah hujung bulan, boleh cover balik. Okey, berita seterusnya Radhi. Berita seterusnya datang dari Amerika Syarikat, iaitu NASA temukan planet menyerupai bumi yang diduga boleh dihuni oleh manusia. NASA mengumumkan penemuan menarik. Mereka mengklaim telah menemukan planet yang sangat mirip dengan bumi di luar tata suria. Planet ini ditemukan setelah para ilmuwan melakukan pengamatan dengan teleskop Kepler. Planet ini diberi nama Kepler 452b, berjarak 1400 tahun cahaya dari bumi, mengorbit pada bintang yang mirip dengan matahari dengan waktu 385 hari. Ukurannya 60% lebih besar dari bumi dan masanya 5 kali dari planet yang kita huni ini. Planet Kepler 452b berada di Goldilocks zone atau zon kehidupan, di mana planet ini terletak pada jarak ideal dengan bintang yang dikelilingi hingga memungkinkan untuk ketersediaan air. Jarak antara Kepler 452b ini dengan bintang yang dikelilingi diyakini 5% lebih jauh daripada bumi, sehingga planet ini menerima spektrum dan intensitas cahaya yang sama dengan apa yang diterima oleh bumi. Ini berarti tanaman di planet kita dapat tumbuh jika planet ini berbatu dan memiliki atmosfer. Selain itu, bintang yang dikelilingi Kepler 452b ini disebut mirip dengan matahari yang dikelilingi bumi. Usia bintang yang dikelilingi Kepler 452b ialah 6 miliar tahun atau 1.5 miliar lebih tua dari matahari kita. Temperature diduga sama, namun 20% dari terang dan 10% lebih besar dari matahari yang dikelilingi bumi. Temuan ini diklaim menjadi jawapan atas pertanyaan yang sudah berkecamuk selama 20 tahun kebelakangan ini. Apakah kita sendiri di alam raya ini? Hal ini mungkin menemukan sebuah exoplanet yang sejauh ini boleh kita sebut sebagai sepupu bumi dan matahari kita. Maknanya selama 20 tahun ni berbagai pertanyaan telah timbul mengenai apakah hanya kita saja makhluk hidup yang tinggal di alam raya ni. Jadi adakah kita boleh duduk dekat dalam planet tu nanti? Belum ada kepastian tapi yang mengikut info daripada NASA, setakat ini mereka yakin bahawa planet tersebut boleh ada kehidupan di planet tu. Maksudnya kehidupan bukan manusia atau apa. Mereka mungkin akan mencuba dengan tumbuhan dahulu. Okey, berita seterusnya adalah mengenai dengan kes kemalangan jalan raya yang terus meningkat sejak bermulanya musim perayaan Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Beberapa yang berlaku bermula pada 17 Julai lepas. Sebanyak 12,383 kes kemalangan jalan raya yang menyebabkan 203 kematian direkodkan sehingga hari kedua Aidilfitri. Sejak Selamat 7/2015 dilancarkan pada 10 Julai lalu. Jadi punya banyaklah Radhi. Ini sehingga yang direkodkan sehingga hari kedua Aidilfitri telah berlakunya sebanyak 12,383 kes kemalangan jalan raya dan menyebabkan 203 kematian direkodkan sehingga hari raya yang kedua lepas. Kemudian Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif berkata angka itu mencatatkan peningkatan berbanding 11,277 kemalangan dan 185 kematian sehingga hari pertama Aidilfitri.
Daripada 203 kes kematian yang direkodkan sehingga 18 Julai, sebahagian besar membabitkan motosikal iaitu 123 kes diikuti 51 kes membabitkan kereta. Jadi tepatlah dengan Bangkok membuat peraturan baru terhadap lumba haram. Saya rasa kita Malaysia juga harus we have to do something on untuk akta yang berkaitan dengan lumba haram ni dan sebagainya. Kematian jalan raya tertinggi dicatatkan di Johor dengan 36 kes, diikuti Selangor sebanyak 29 kes, Pahang 21 kes, manakala Perak dan Kelantan masing-masing 19 kes. Muhammad Fuad berkata lagi, sebanyak 123,190 saman juga telah dikeluarkan oleh polis setakat ini yang membabitkan 61,940 kes memandu melebihi had laju, 2,781 kes memotong barisan dan 958 kes menyalahgunakan lorong kecemasan. Memang saya pastilah selalunya kalau dalam kes-kes saman ni, saman yang melibatkan memandu melebihi had laju akan mencatatkan angka yang sangat besar. Jadi sebab sepanjang musim perayaan Hari Raya hari itu, saya lihat ramai yang seperti seolah-olah berpusu-pusu, seolah-olah mengejarkan sesuatu. Bagi saya raya tak ke mana, raya sebulan tetap ada, tidak perlu nak berpusu-pusu. Kampung tetap ada di situ. Jadi just take your own time untuk balik kampung, tak perlu nak terkejar-kejar, tak perlu nak berpusu-pusu. Saudara-saudara masih bertunggu di sana. Jadi tak perlu nak terkejar-kejar. Dan ada yang saya melihat, sebab saya pun melihat saya terperangkap di dalam jam selama sejam, jam yang tidak bergerak langsung kerana kemalangan jalan raya di tol Sungai Besi, di tol Sungai Besi. Jadi ini juga mengganggu kelancaran trafik dan mengganggu kelancaran trafik orang lain juga. Jadi saya rasa semua pihak kena bertanggungjawab. Perlu ada kesedaran. Tak kisahlah yang membawa kereta ke, motosikal, bas, lori dan sebagainya, apa juga jenis kenderaan, mereka harus ada pertimbangan diri bahawa keselamatan bukan untuk diri sendiri saja, keselamatan untuk orang lain juga. Sebab ada kes yang terbaru yang saya dengar bahawa kemalangan yang melibatkan keluarga, sebuah keluarga, menyebabkan bayi yang berumur 5 bulan meninggal dunia, betul. Di lokasi. Dan hari ini juga saya dapat tahu bahawa kemalangan yang terjadi semalam di kawasan di sekitar Teluk Intan, Perak, menyebabkan 4 orang adik-beradik telah kehilangan ibu bapa. Semuanya gara-gara tidak menjaga keselamatan. Saya rasa tak perlu nak terburu-buru. Ya, betul. Tak perlu nak kejar. Dan yang penting, jika kita rencanakan perjalanan kita dengan baik, insya-Allah segalanya akan jadi baik. Ya, bercakap tentang perjalanan pulang ke kampung, saya rasa dalam minggu lepas ada satu berita yang agak viral di dalam sosial media, mau Facebook, Instagram ataupun Twitter, berhubungan seorang bapa yang bawa anaknya pulang kampung menggunakan motosikal. Tahu tak? Oh ya, saya tahu. Dia perjalanan daripada Sepang ke Penang kalau saya tak salah, dengan 3 anaknya menggunakan motor EX5. EX5. Dan ada selepas itu pula ada seorang wanita yang telah ditinggalkan suaminya, suaminya hilang sebelum puasa lagi, sebelum Ramadan, dan telah mengambil keputusan nekat untuk dengan berbekalkan RM15 membawa 2 orang anaknya pulang ke Johor daripada Kuala Lumpur. Dan dengan berbekalkan dengan RM15, tetapi bila minyak mereka habis dan duit mereka habis, mereka terpaksa berteduh sebentar di salah sebuah masjid di Port Dickson. Dan penempatan di situ, penduduk di situ telah mengambil keputusan untuk menolong wanita itu
memberikan sedikit duit untuk menjadikan bekal sehingga dia selamat sampai ke Johor Ya. Bahru. Itu yang saya menjadi viral di laman sosial, di Facebook. Dan mengenai lelaki yang Radi cakap tu, yang membawa 3 orang anaknya pulang itu, telah mendapat ihsan diberikan seorang individu yang tidak mahu dikenali mulia siapa dia, hatinya, memberikan sebuah kereta terpakai jenis Proton Satria yang masih dalam keadaan yang baik didermakan untuk bapa yang membawa anaknya pulang ke Penang. Tapi pendapat lelaki tadi bahawa dia menerima kereta ni, sebenarnya dia tak nak terima, tapi setelah negosiasi atau perbincangan selama setengah atau sampai 1 jam, dia menerima. Tapi dia cakap dia terima untuk sementara waktu. Mungkin nanti satu hari nanti dia jumpa orang yang lebih susah daripada dia akan bagi kereta tu. Maknanya dia hanya pinjam saja kereta tu. Tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Ya, betul. Jadi kita tutup berita kita hari ini. Kita tutup konti kita hari ini dengan kata-kata bijak sebelum kita akhiri berita kita hari ini. Kata-kata bijak Radi pas kat saya hari ini. Hidup ini satu cabaran besar, kerana tanpa cabaran kita sukar untuk belajar dan perbaiki diri atasi segala ujian. Semoga hari esok lebih baik daripada yang semalam, dan hari yang akan datang lebih baik daripada hari-hari yang lepas. Semoga masa depan kita lebih baik, lebih sempurna, insya-Allah. Dan terima kasih kerana mendengar. Kita jumpa lagi besok hari. InsyaAllah esok kami akan lebih bertenaga, akan lebih more vibrant, sebab mungkin masih lagi dalam mood hari raya. Selamat menjamu selera, selamat menjamu selera di rumah-rumah terbuka. Bagi mereka, biasanya budaya di Kuala Lumpur kan, minggu pertama cuti raya ni biasanya mereka akan pulang kampung. Setelah habis cuti lebaran, biasanya cuti Sabtu Minggu mereka gunakan untuk berkunjung ke rumah terbuka atau berkunjung saudara mara yang berada di sekitar Kuala Lumpur. Ya, benar. Jadi hati-hati dalam perjalanan, sebab info yang kita bacakan tadi bahawa kemalangan meningkat setiap hari, dan cuaca pun kurang baik, hujan. Jadual rancang perjalanan anda, semoga kita dapat selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ingat, hari raya masih ada lagi dalam 3 minggu. 3 minggu lagi. Jaga pemakanan, jaga diri dan salam hati-hati. cinta damai. Assalamualaikum.